Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang dah 97 minit. Kita teruskan je kelas kita sementara tunggu orang lain masuk. Kita buka kelas kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamul malaikatul muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. So, korang dengar kan suara saya? Okay. Okay. Sebelum tu saya kenalkan diri saya. Nama Farah Nur Ain. So, saya dari alumni SAM Tengku Ampuan Jemaah Shah Alam Selangor. Lepas tu saya pun baru je alumni kira saya pun baru je habis STAM yang lepas ni, yang baru ni. So saya pun sama-samalah belajar sebab saya mengajar ni pun berpandukan guru saya dekat sekolah. So hari ni untuk Mada Tausi, kita tak start belajar lagi. So kita hari ni macam santai-santai je. Kita go on untuk apa basic yang kita perlu tahu dalam Madah Tausi ni. So kalau korang ada soalan ke, korang boleh lah macam sama ada korang nak on mic ataupun tanya dekat chat box. Okay, next. Okay. Dalam Madah Tausi ni, benda first thing yang korang kena tahu, mestilah buku teks dia. So korang kena tahu buku teks untuk Madah Tausi ni ada dua. Satu buku yang purple ni untuk tafsir, lagi satu untuk yang kuning biru ni untuk ulum. So dalam dua buku teks ni, tak semua yang kita belajar. Ada yang silibus kita lah kita belajar. Lepas tu untuk ulum pun tak semua. So kiranya macam ulum sikit lah, tapi dia punya apa, dalam-dalam dia tu macam kira macam banyak lah juga. Lepas tu tafsir ni banyak, bagi saya banyak lah. Cuma kita kena macam struggle sikit lah untuk fahamkan, untuk ingat macam tu. Kalau saya macam terlaju sangat, korang bolehlah cakap tau. Tak tanya-tanya apa ke, nak selit-selit ke, boleh juga tanya. Sebab sikit je, saya memang nak terangkan sikit je malam ni. Okay, seterusnya. Jap, korang semua tahu ke pasal benda-benda ni? Maksudnya pasal buku dia, pasal dia punya format soalan ke. So korang dah ada terangkan ke? Sikit. Lagi-lagi. Kalau untuk korang kan yang dah belajar, dah start belajar, korang dah sampai mana? Dah belajar tu sampai mana? Baru surah Zariyat ke? Ataupun dah masuk sikit-sikit pasal ulum ke? Lajunya dah surah Najmi dah. Baru belajar ulum. Faham? Korang dah exam ke? Ada yang dah exam ke? Dah. Kira macam korang sekurang-kurangnya korang dah nampak lah gambaran dia macam mana. Surah Madah Tafsir ni gambaran dia macam mana. Dah, tapi tak full format. Faham? Lepas tu saya nak tanya, orang yang ambil STAM ni kan, memang korang ambil dekat pusat STAM ke ataupun korang calon luar? Calon luar yang nanti masa STAM
orang kena tumpang sekolah yang pusat STAM tu. Faham ke? Kira korang calon luar ke calon dalam? Macam tu. Tak faham. Tak, maksud saya kan STAM ni dia calon dalam, calon sekolah, faham? Dia ada dua kan, so, ada calon sekolah ataupun kita belajar dekat persendirian lah, kita belajar dekat mana-mana, tapi bila kita nak ambil STAM tu kita ambil dekat dekat memang yang ditetapkan pusat STAM tu. Kayaknya dalam ni pun adalah calon sekolah, faham? Okay, korang macam okay lah, korang dah ada basic, korang dah nampak lah soalan tafsir ni macam mana. So tak adalah macam zero tentang tafsir ni. Okay, kita teruskan. Okay, so dalam tafsir ni kita ada 5 surah kan, dalam buku teks ada 7 surah. Tapi yang kita belajar ada 5 surah. Tak silap saya 7 lah. Tapi yang penting kita belajar ni ada 5 surah. So kalau korang tengok sini ada surah Zariyat, surah Tur, surah Najmi, surah Qamar dengan surah Rahman. So dekat sini saya dah listkan subtopik ataupun cerita setiap surah tu macam mana. So korang boleh tengok lah kat sini surah apa yang paling sikit cerita dia, surah tu. So surah tu ni ada 2 je cerita. Lepas tu surah apa yang paling panjang? Surah Najmi. Surah Najmi ni dia macam mencabar sikit lah, sebab dia adalah surah yang tengah tau. Kiranya surah yang kadang-kadang orang selak baca, kadang-kadang tak selak baca. Macam tu. Surah ni surah tengah-tengah. Lepas tu dia banyak cerita. So dia macam mencabar sikit lah, sebab kita contoh macam kita periksa kan, kita exam kan. Bila kita dah exam sebenar ataupun kita dah trial, sebab akak pun rasa benda ni macam bila kita dah gelabah kan, kita dah macam nervous nak ambil, nak masuk dewan tu, kita baca depan-depan ni. Lepas tu kita rasa macam lambat lah aku baca. So kita pun macam skip terus ke surah Rahman. Lepas tu kita dah macam nervous terus kita surah Najmi ni kadang-kadang kita buka, kadang-kadang kita tak buka. So dia macam persediaan awal lah untuk korang betul-betul mahir, betul-betul tahu cerita dalam surah ni. Dan akak galakkan sangat korang ada benda ni, sebab dia macam checklist lah untuk korang macam korang tahu dalam surah Zariyat ni ada cerita ni. Korang boleh, kalau korang katakanlah korang lost dalam exam kan, so korang dapat key point tau, macam korang tahu ini cerita ni, ni cerita Daif Ibrahim, macam tu. Korang tak akan totally lost macam tu je. Korang sekurang-kurangnya korang ada macam sikit-sikit tahu pasal surah yang ditanya dalam soalan. So apa lagi pasal ni, lepas tu setiap surah ni dia ada cerita dia yang famous. Ada macam contohnya surah Zariyat ni cerita dia yang famous Daif Ibrahim. Tapi kadang-kadang macam dia famous tau, tapi kadang-kadang dia macam menguji kita juga. Maksudnya kalau korang ada join kelas hadis Ustaz Syahmil, Ustaz Syahmil ada cakap tau, dia macam cakap kalau STAM ni kita memang tak galakkan pakai sport. Lagi-lagi kalau calon sekolah ni memang biasalah calon sekolah ni kita suka macam tengok-tengok sport, tengok-tengok target, macam tahun ni tak keluar, tahun lepas dah keluar ni, tahun ni mesti tak keluar, macam tu. Tapi Ustaz Syamil mungkin asatizah dia macam terapkan lah kot, macam jangan gantung pada sport. Tapi kadang-kadang sport ni dia ada apa, baiknya, dia ada kurangnya lah. Dia macam itulah yang kurangnya, kalau kita bergantung sangat kita takut macam kita lost lah, sebab kita tak baca pun selain target tu. Tapi kalau baiknya tu dia macam bantulah untuk kita yang biasa-biasa je dalam job exam. So dia macam okey lah.
Cuma rezeki lah, kalau kena, kenalah. Kalau tak kena, tak kena. Contoh macam Daiful Ibrahim ni kan, tahun 2020 dah masuk tau. Jadi bila tahun 2021, macam orang semua target tak masuk dah. Walaupun dia famous, dia tajuk famous. Dan kebanyakan soalan trial negeri lain, dia dah masuk tau. Tapi kita macam tak expect lah benda tu masuk. Tiba-tiba 2021 pun dia ulang balik. Dah lah soalan first. Tapi macam Kak cakap tadi, kalau korang alert, kalau korang betul-betul dah tahu dah cerita ni, korang tak akan totally lost. Korang macam, oh ini pasal Daiful Ibrahim. So korang kalau macam pasal syarah ke, korang boleh macam goreng-goreng sikit lah, macam buat ayat sendiri ke. Kalau akan laju sangat, cakap tulis dalam box ke. So setakat ni semua dapat ke? So kalau nak tanya apa-apa ke? Apa lagi sebab sikit je lah kalau kan memang tak banyak. Okay, next pasal ulum Quran. Ulum Quran ni dia macam oh je ke? Oh, kalau nak tanya apa-apa boleh je. Nak ulang ke? Nak ulang boleh je kot sebab ini slide last ke? Oh tak, ada lagi. Ni baru masuk slide yang ketiga. Okay, next pasal ulum Quran. Ulum Quran ni sikit, tapi dia sebabkan dia sikit lah, kadang-kadang orang macam pandang remeh. Macam tu lah. Lagi-lagi bila awal-awal tu kita okey lagi lah. Kita boleh baca tajuk mabadik tu, ta'rif, awal manazalah, maki madani. Tu boleh lagi. Macam boleh lagi lah baca, hafal, ingat isi-isi point dia semua. Tapi bila dah belakang-belakang ni, orang banyak macam bukan tinggal, dia baca. Cuma kadang-kadang kita tak ingat sangat. Sebab kita terlampau fokus dekat tafsir. Sebab tafsir banyak. Macam tu lah. Lepas tu, tu je lah kot pasal ulum ni. Ulum ni tak banyak lah. Dia tak ada banyak konflik ataupun dia tak ada banyak, dia tak sebanyak macam tafsir lah. So dia biasa-biasa je, so-so je. Cuma rajin tak rajin lah, kita ingat tak sampai tafsir ni, kita baca tak sampai tafsir yang belakang-belakang tu. Itulah. Okay. So next pula pasal untuk madah tafsir ni, kita banyak tak masuk soalan ulum? Soalan ulum okay ni, kita masuk part ni. Banyak tak masuk soalan ulum tu maksudnya dia punya tajuk ke dia punya dalam exam? Dalam exam. Kalau dalam exam tak kot. Macam biasa-biasa je. Okay. So dalam exam, okay, ni dalam exam pula. Kita next pada exam pula. Bila kita dah study apa semua tu, so kita pula pergi kat exam ni. Untuk madah tafsir, dia hanya peperiksaan bertulis sahaja. So bagi akak tak tahulah sebab macam biasa-biasa je. Saya biasa-biasa je. Kalau madah yang 100% bergantung peperiksaan bertulis saja, dia memang sangat-sangat struggle untuk kita macam untuk kita score lah, untuk kita score sebab kita dah tak ada bantuan lain macam tu. Kalau macam tiga madah kan, tiga madah yang ujian syafawi kan, Al-Quran, hadis dengan mutalaah, insya mutalaah. So kita macam ada backup lah kiranya. Lepas tu ada lagi 3 subjek yang kerja khusus, Arud, Balaghah dengan adab nusus. So itu pun ada backup. Tapi 4 madah yang berbaki ni, so dia bergantung pada petulis saja. So dia memang sangat-sangat struggle. Korang memang kena betul-betul kalau tak dapat 100% pun, sekurang-kurangnya adalah 80 ke untuk korang score.
So okay, kalau bertulis macam biasalah ada habis kertas satu, kertas dua. Okay, apa beza dia? Kertas satu macam biasa, kertas satu objektif, alif, ba, jim, dal. Kertas dua subjektif lah, tulis. Memang ini kena macam kalau korang tak baca, korang mungkin tak dapat jawab. Tapi macam Kak cakap tadi, kalau korang dapat detect macam kisah ni, korang boleh, maybe korang boleh buat ayat sendiri. Sebab korang macam tak apa ni, tak ingat sepenuhnya yang full dia dalam nota-nota tu, korang boleh buat ayat sendiri. So kalau kertas satu ni, aku tak nampak aku perasan tu kecil. Kejap. Macam ni lah. Kecil juga. Kalau, okay, kertas satu macam contoh tu kan, soalan satu alif ba jim dal. Okay, kertas satu ni bagi orang lah macam kalau kertas satu je pun kan mestilah orang anggap benda tu senang. Dia memang senang kalau korang betul-betul baca. Sebab bagi saya kertas satu walaupun dia alif ba jim dal tapi dia sangat tricky. Sebab dia akan ambil soalan yang celah-celah kita tak tahu kat mana. Macam kadang-kadang kita baca tapi kadang-kadang sebabkan banyak sangat tu kita tak ingat. So kiranya dia macam agak tricky lah, tapi kalau korang boleh skor benda ni, insyaAllah lah boleh 30 ke atas. Dan markah yang baik 30 ke atas lah korang kena skor. Lepas tu apa lagi pasal kertas satu ni, kertas satu lepas tu kita pula macam saya tahun kedua STAM. So kita macam tak banyak tau bank soalan untuk contoh-contoh soalan tu. So kita tak biasa macam kadang-kadang kita tak tahu pun yang kat celah-celah tu boleh jadi soalan untuk ditanya kat dalam exam kan. Untuk dalam pilihan jawapan alif ba jim dal ni. So kita macam kadang-kadang macam kat mana lah benda ni kan. Macam apa yang jawapan dia macam tu. Jadi agak-agak walaupun dia alif ba jim dal tapi kita kena still kena struggle untuk betul-betul baca. Macam tu lah. Kalau kertas dua pula, dia ada 5 soalan. Dia ada 5 soalan. 3 soalan tafsir. Kalau korang dah exam tu korang boleh nampak lah sebenarnya. 3 soalan tafsir dengan 2 soalan ulum. Okay. 3 soalan tafsir, 2 soalan ulum. Yang tanya tadi banyak tak masuk soalan ulum, kertas 2, lupa nak cakap, kertas 1 dia ada 40 soalan, 30 soalan tafsir, 10 soalan ulum. Kiranya ulum sikit lah, kiranya macam Ustaz agak cakap, ulum ni bonus. Korang kena skor 10-10 tu betul. So kurang-kurangnya korang tahu 10 dalam tangan korang ada yang betul. Macam tu. So kalau korang nak target 30 kan, lagi 20 tu korang boleh macam backup daripada tafsir, daripada soalan tafsir. Okay, kalau ulum kertas 2 ada 2 soalan. Biasanya ulum dia macam sebab dia macam sikit kan tajuk-tajuk dia macam tak banyak konflik tau. Dia macam okey je, dia macam itu yang korang belajar itulah yang keluar. Sebab dia tak ada pembahagian dia apa-apa. Macam soalan tafsir, okay. Agak cerita sikit lah. Saya cerita sikit pasal apa yang kita orang hadap masa STAM tahun ni. Tak tahulah sekolah saya je ke apa. Tapi apa yang sekolah kita orang macam belajar ataupun kita orang dengar. Okay, kertas 2 kan ada 3 soalan kan. Soalan tafsir kan ada 3. Jadi 3 soalan, 3 surah berbeza yang keluar. Okay. Lepas tu mula-mula kita orang dengar macam ni. 3 soalan, 3 surah, 3 cerita yang berbeza. Faham tak korang? Apa yang saya cuba untuk sampaikan? Ke korang tak faham pun?
sampaikan pasal apa je cakap. Macam mana nak cakap? Sekejap. Kita tengok ada tak contoh soalan. Dia memang susah sikit nak terangkan. Cerita berbeza pasal 3 soalan asing-asing ke maksudnya. Dia cakap Sekejap. Cerita yang berbeza maksudnya, maksudnya macam ni. Okay. Kita back pada mana tadi slide yang kat tengah ni. Okay. Kan kita dah belajar surah Zariyat, semuanya kita dah belajar. Semuanya kita dah belajar. Okay. Macam saya cakap tadi, dalam kertas 2 ada 3 soalan tafsir. Katakan dalam soalan tu yang kita orang dengar, ini memang confirm lah kiranya macam nak cakap? Tak, saya tak nak cakap dia confirm. Ini apa yang kita orang dengar, mula-mula dia cakap macam ni. Contohlah soalan 1 surah Zariyat, soalan kedua surah Najmi, soalan ketiga surah Qamar. Lepas tu itu macam dia punya tajuk besar dia lah. So lepas tu dalam Alif Ba Jim Dal tu dia akan keluar satu je kisah. Contohnya ini pasal Daiful Ibrahim, soalan Zariyat tadi Daiful Ibrahim, surah Najmi tadi Sidqul Wahyu. Lepas tu dengan surah Qamar ni Uku Usa'ah. Faham tak? Itulah yang saya maksudkan cerita yang berbeza tu. Cerita yang setiap surah ni ada. Suara tak jelas. Muhammad Syafiq, dengar ke? Tadi tak dengar. Tadi tak jelas ke tak faham apa yang nak cakap? Husna. Setiap surah cerita yang berbeza. Kalau korang tengok kotak-kotak ni kan, inilah surah Zariyat ni kotak pink. Semua ni lah cerita dia ada kat dalam surah Zariyat tu. Surah Tur ni dalam warna kuning ni. Surah Najmi ni yang warna biru ni. Yang akan termasuk sikit kat sini. Sebab tak muat. Kita sambung Sambung tadi. Lepas tu tiba-tiba kita dengar pula orang cakap macam ni. Sama, dia punya tu sama, 3 soalan tafsir, 3 surah yang berbeza. Contoh surah Zariyat, surah Najmi, surah Qamar. Lepas tu apa nama dia? Lupa nak cakap Astagfirullahaladzim. Lepas tu dia punya Alif Ba Jim Dal tu ada 2 cerita setiap surah. Faham tak? Susah je nak terangkan. Aku pening lah. Faham kan? Macam tu lah. Bagus. Faham? Bagus. Sambung. Jadi kita orang macam pening tau. Macam dia macam mana yang betul ni? Dia dah lah banyak. Lepas tu kejap-kejap macam ni. Macam bagilah tahu betul-betul yang mana. Macam tu lah. Yang mana satu format dia yang betul. Lepas tu kita orang macam tak apa lah. Macam ikut je lah mana-mana. So kita orang pun ikutlah yang kedua tu. Yang satu surah tapi ada 2 cerita. Sebab kebanyakan kalau kita orang exam kat sekolah pun sama sekejap. Sebab kalau ustaz akan ajar kat sekolah pun ustaz cakap macam tu lah. Dia satu surah tapi 2 cerita. Sekiranya ada macam dia punya kesimpulan dia ada 6 cerita tafsir yang akan dikeluarkan dalam exam tu. Macam tu lah. Itulah konflik-konflik yang berlaku. Tapi
apa-apa pun kita orang hadap je lah kan, macam nak buat macam mana sebab kita tak tahu pun sebenarnya macam mana soalan exam dia, time tu lah. Tapi kita dah ambil kan secara redha je apa yang keluar. Maksudnya soalan tu bukan soalan tapi dua. Macam mana tak faham. Sorry lah tak faham. Malam ni kita macam cerita-cerita je lah pasal tafsir, pasal kertas soalan tafsir ni macam mana. Pasal kita punya faktor-faktor kenapa macam mana sekarang macam nak score tu macam susah sikit lah. Kita sendiri yang kena struggle. Sebab kita semua permulaan tau, macam saya tahun kedua STAM, macam korang tahun ketiga STAM. Tahun ketiga STAM silibus baru. Lupa nak tambah. Silibus baru. Sebab tu saya kata kita macam kena struggle sikit. Kita kena betul-betul faham. Betul-betul alert macam mana dia punya poin-poin dalam apa tu nama dia? Dalam madah ni lah. Okay, tak apa. Kita next. Tadi kita sampai mana? Kita pasal kertas 2 macam mana? Setiap soalan ada anak-anak dia. Soalan anak dia tu sama ke setiap tajuk? Ke lain-lain tajuk? Okay. Ni apa yang kau faham? Cakap alif ba jim dal tu dia satu tajuk ke ataupun alif tajuk lain? Cerita lain. Ba cerita lain. Jim cerita lain. Macam tu ke maksudnya? Okay. Tu betul ke? Bukan. Okay. Macam yang mazhab pertama tadi lah, mazhab pertama yang kata satu surah, satu cerita tu kan. So satu cerita, alif ba jim dal tu semua satu cerita lah. Contoh dari Ibrahim kan. Sekejap, kita next. Okay. Contoh dia kata satu surah, satu tajuk. So contoh surah Zariyat, tajuk dia Daif Ibrahim. So alif sampai dal tu semua pasal Daif Ibrahim. Tapi untuk mazhab yang kedua tu, yang akan cakap yang satu surah tapi ada dua cerita. Okay, contoh surah Zariyat, cerita dia ambil Jazaul Muttaqin wa Sifatuhum dengan Daif Ibrahim. Dia punya pembahagian dia, alif ba cerita ni, Jazaul Muttaqin, jim dal tu Daif Ibrahim. So kita macam pisang lah bila kena macam tu kan. Macam macam dia jadi macam berat tau. Tapi kalau kita dah score benda tu, kita dah macam mashi benda tu kan, macam boleh je kita jawab sebab tajuk Daif Ibrahim tu pun salah satu tajuk yang famous. Lagi satu, kalau korang kena rajin-rajin buat latihan, kan ada soalan topikal negeri-negeri lain kan. Korang kena rajin macam tengok-tengok macam kalau banyak cerita tu diulang, maksudnya soalan tu diulang, maksudnya itulah cerita yang famous. Contohnya Daif Ibrahim tu lah. So dia memang sangat-sangat famous. So korang bolehlah macam mahirkan jawab soalan-soalan dia, apa biasa yang ditanya kalau cerita Daif Ibrahim ni, macam tu. Itu je lah lagi Lepas tu, okay, sambung cerita tadi kan, dah ada banyak-banyak mazhab tu. Kita pun ambil lah exam STAM kan, ambil masuk Dewan STAM. Aku tak ingat sangat tau. Kita tak ingat sangat macam mana apa nama dia? Macam mana format time tu. Tapi kan kita macam ingat macam tak silap. Kalau tak silap, dua-dua mazhab tu tak digunakan. Maksudnya salah. Maksudnya soalan pertama, Sekejap. Sabar. Kita tengok balik.
Jap. Okay. Mana. Okay. Lepas tu, sambung tadi, dah masuk exam stamp tu kan, kita dapatlah soalan sebenar yang betul-betul stamp punya. Lepas tu tiba-tiba tak sama, memang tak sama langsung dengan apa yang kita orang dengar tu. Soalan satu dia, soalan surah Zariyat dengan surah Tur. Surah Tur. Kiranya soalan pertama je dah 2 surah. Jadi kita orang macam gelabah sikit lah sebab mindset kita dah macam soalan pertama mesti satu surah. Mesti macam surah Zariyat lah paling-paling pun sebab soalan surah first kan. Tapi tiba-tiba tak sama. Tiba-tiba dia jadi macam lain lah, totally lain apa yang kita orang dengar selama ni. Sebab itulah soalan target ni pun macam tak adalah 100% boleh pakai. Itulah keburukannya. Itulah yang jadi bila kita macam terlalu bergantung macam dengar benda macam tu, mindset kita dah terus macam tu macam surah Zariyat soalan tafsir ni macam ni. Tapi bila dah betul-betul tiba-tiba lain. So kita pun macam kenapa lain macam tu. Tapi nak buat macam mana kan. Okay. Lagi apa pasal tafsir ni? Pasal tafsir. Lagi ada nak tanya soalan? Untuk next class ni nanti kita terus belajar kot. Tapi ada yang dah laju dah sampai surah Najmi semua. Macam bagus. Ada nak tanya soalan? Soalan apa? Soalan kertas 2 ke? Soalan apa? Sekejap, kita tengok. Ada tak contoh soalan? Biasanya soalan tanya makna kalimat kalau kertas 2 lah. Biasanya first tu alif tu mesti makna kalimat. Lepas tu ada sikit i'rab ke. Lepas tu syarah, tafsir, fasir kan. Kita kena syarah sikit ayat Quran tu. Dan apa nama dia? Mayustafad. So itu je lah basic soalan alif ba jim dal tu. Nampak kan? Yang kat share tu. Sekejap. Okay, contoh macam ni kan. Ni soalul awal. Soalul awal surah Zariyat. Okay, kalau yang ni ikut yang akak cakap tadi, yang mazhab pertama tu. Dia soalan pertama, satu surah, satu cerita. Nampak alif ba jim dan ni semua cerita pasal ayat Quran ni je. Maksudnya ada satu je petikan ayat Quran tu. Okay, lepas tu contoh macam ni kan, soalan awal nampak ni. Ni pasal Daif Ibrahim lah ni. Daiful. So alif ni makna kalimat. Ni fasir, ni tafsir. Lepas tu dia adalah tanya soalan umum. Macam adab-adab oleh tetamu. Lepas tu yang ni mal-murad. Kenapa dinamakan kalimah ni? Yang dal ni mayustafad. Okay. Untuk kertas 2 kan, macam benda yang korang boleh target, macam mana korang boleh score. Ni lah soalan alif dengan soalan dal ni. Soalan makna kalimat dengan soalan mayustafad. Sebab dia memang sebenarnya macam bonus lah sebab dia macam senang. Soalan yang tak perlu kita
kita karang ayat kita sendiri ataupun macam cari-cari word untuk kita bina ayat sendiri. Dia macam memang dah ada, cuma kita lah struggle nak menghafal tu, nak membaca. Bayu Setakat pun boleh buat ayat sendiri. Lagi satu pasal buat ayat sendiri kan, macam ustaz saya, dia bagilah buat ayat sendiri sebab sekurang-kurangnya pelajar tu dia tak tinggalkan kosong dekat jawapan. Sebab kadang-kadang kan kita macam tak tahu kan apa dia punya yang lengkap dia tu dalam nota kan. So kadang-kadang kita tak tahu, lepas tu kita ustaz saya bagilah buat ayat sendiri. Tapi ada asatizah, mungkin ada setengah asatizah yang dia tak kasih buat ayat sendiri. Memang 100% ikut apa yang korang baca, apa yang dalam nota tulis. Sebab nota tu kadang-kadang dia macam ikut juga kan dalam buku. So dia kena bergantung jugalah dekat asatizah korang. Korang kena tanyalah, boleh tak ustaz boleh tak saya buat ayat sendiri kalau saya tak dapat, kalau saya tak ingat. Macam tu lah. Sebab kan masa kita orang STAM kan ada calon luar dengan calon dalam, calon persendirian. So kita orang calon sekolah ni, calon dalam kita orang duduk depan, calon persendirian tu duduk belakang kita orang. So masa kita orang exam tu kan, kita mestilah jawab yang senang-senang dulu. Yang bahagian syarah-syarah tu kita tinggal dululah sebab kita nak fikir, nak cari-cari perkataan tu kan. Lepas tu kita orang pun macam kadang-kadang kita macam break sekejap kan, kita macam relax dulu. Lepas tu tiba orang belakang macam dah ramai yang bangun, kita macam dah siap lah. Lepas tu kita orang ni macam pelik lah kan, macam hebatnya diorang kan jawab dengan cepat. Lepas tu walaupun kita orang rasa susah tapi diorang boleh lah jawab dengan bagi kita orang cepat lah masa diorang jawab tempoh yang diorang jawab tu. Lepas tu biasalah calon persendirian yang belakang-belakang tu dia macam pondok-pondok yang pondok yang pondok lah, yang calon yang belajar dekat pondok macam tu. Lepas tu so adalah kawan saya yang dia pernah belajar pondok macam tu. Lepas tu mungkin diorang macam diajar kalau korang tak tahu, cakap tak tahu, buat tak tahu. Maksudnya kalau memang korang tak ingat apa benda semua, tinggal memang tak tahu. Jangan pandai-pandai buat ayat sendiri. Maksudnya jangan nak pandai-pandai lah buat ayat sendiri kan. Sebab apa? Sebab diorang sangat-sangat hormat ilmu tu. Macam diorang memang jaga ilmu diorang tu. Macam ilmu tu yang tulis tu kan orang lain kan. Orang-orang macam orang tinggi lah, orang ulama ke. Kita tak tahulah, wallahu alam lah siapa yang tulis tu. Macam orang macam tu lah. So kita macam menghormatilah ilmu yang diorang tulis tu. Apa yang kita belajar daripada ilmu diorang tu. Sebab tu saya cakap segalanya bergantung dekat korang punya asatizah. Korang kena tanya macam mana nak skor ustaz, macam mana nak skor bahagian syarah ni ustaz, macam tu. Kalau ustaz korang on je untuk korang buat ayat sendiri kan, supaya tak ada jawapan yang tertinggal, jawapan yang kosong, korang buatlah ikut ustaz korang cakap tu. Macam tu lah. Itulah kertas 2 ni dia macam susah sikit lah. Tapi kalau jenis yang kalau korang direzekikan dapat pemeriksa yang baik kan, yang memang terima ayat-ayat kita, insyaAllah korang boleh skor macam dapatlah tinggi tu. Untuk skor markah tinggi tu dapat. Lepas tu kalau makni kalimat, kalau korang masuk satu channel Telegram ni, lagu-lagu STAM, dalam tu adalah dia dah siapkan, dia dah buatkan untuk kita lagu-lagu STAM tu. So korang boleh ikut lah, korang boleh dengar sambil-sambil tu nyanyi sekali. Macam tu lah cara nak study tafsir. Lepas tu kalau pasal nota kan, kalau korang selesa dengan nota, korang stick dengan nota korang. Maksudnya kalau study tu korang guna nota. Tapi kalau dalam kelas gunalah buku teks. Kalau korang guna buku teks, korang gunalah buku teks. Tapi kalau study ke apa kan,
korang gunalah nota tu, nota yang korang dah print ke kan, macam ni. Ni, nota ni kan. Kalau korang ada print ke apa ke, kalau korang gunalah nota ni. Lepas tu korang conteng-conteng lah masuk kat sini. Nanti bila dah dekat-dekat stamp, korang nak study balik, korang guna je nota ni. Macam tu. Korang macam untuk korang, macam mana korang tak nak guna buku teks kan, pening. Atau korang tak nampak. Kat sini kan dia dah siapkan soalan-soalan dia. Manang, Madza Aksam. So korang dah boleh tahulah ini dia punya ayat ini soalan dia biasanya untuk apa. Macam tu lah. Maybe kita pun akan guna nota ni kot untuk kelas-kelas kita. Kalau korang still join kelas ni lah. Lagi-lagi korang nak tahu apa? Kalau korang macam, apa nama dia? Kalau korang ada duit lebih sikit ke kan, ada printer ke kat rumah, nota-nota macam ni korang bolehlah print sebab senang korang nak study nanti. Ada juga nota, apa nama dia? Makni kalimat. Korang bolehlah print. Korang rajin-rajinlah cari bahan dia, cari contoh soalan dia. Contoh soalan kertas 1 pun ada. Itulah. Kita bila kita tahun ketiga STAM ni pun, kita masih dalam still cabaran apa yang cakap, macam kita kekurangan soalan-soalan, contoh-contoh soalan STAM. Lepas tu lagi satu baru teringat. Okay. STAM ni kan dia macam confuse sikit tau. Saya lah yang confuse. Dia macam ni untuk untuk calon-calon sekolah biasanya SAM lah kan. So kiranya untuk yang Selangor lah, yang negeri lain saya tak tahu sangat. Tapi untuk Selangor, dia kan bawah, bila SAM kita bawah, kita under JAIS. Tapi soalan sebenar nanti korang akan nampak lah soalan page depan tu, dia punya muka depan tu, lembaga yang buat. Lembaga, kiranya KPM lah kot yang buat. Kalau lembaga peperiksaan, so kiranya bila kita orang macam tu kan, kita macam confuse lah, macam yang mengajarnya cikgu-cikgu JAIS tapi yang buat tu lembaga. So sebab tu lah dia kadang-kadang ada macam, ada format yang cikgu JAIS cakap macam ni, macam ni, tapi nanti sampai soalan sebenar nanti lain. Itulah antara yang kita orang terkena lah, benda tu lah yang kita orang terkena. Sebab tu lah kita orang macam redha lah. Sebab macam tu lah, tak ada rezeki kan, macam mana kan. Yang kita dengar lain, tapi bila sampai exam lain. Sebab tu lah kita belajar ni, kita belajar ilmu agama kan. So dia macam menguji jugalah, macam betul ke kau belajar semua tu, betul-betul ke kau belajar, ke kau belajar semata nak exam. Memanglah kita belajar dia untuk score exam tu, tapi betul-betul ke kita ni belajar untuk kita faham surah Zariyat ni macam mana, macam tu. Itulah yang menguji kita. Bila saya alami benda tu, dia macam muhasabah diri lah, macam tu lah. Lepas tu apa lagi pasal tu je kot. Apa lagi Dah 9.50. Dah 9.50. Ada apa-apa lagi nak tanya? Ke dah tak ada? Kalau tak ada, kita bila lagi kelas tu? Kalau kelas-kelas ni kita tengok, kita tak tahu lagi bila untuk next kelas, tak tahu. Sebab kita orang belum bincang macam mana jadual untuk kelas yang next ni. Itulah.
Tak ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada apa-apa, kita end lah kelas kita. End. End ke tak? Ke ada lagi nak tanya? Tak ada. Tapi semua faham lah. Semua faham lah macam tajuk-tajuk tadi. Kata satu, kata dua. Bagus-bagus faham. Kesian lah. Cuma tinggal sikit. Okay. So good luck lah untuk korang yang ambil untuk calon sekolah yang ambil biasanya lah lepasan SPM kan. So korang daripada SPM terus ke STAM. So korang cekalkan diri kan. Sebab lepas ke Arizal UPU mesti korang dah macam tu lah. So teruskan belajar, good luck. Memang rasa berat tu ada tapi insyaAllah semua nanti korang akan rasa lah benda tu macam ada cepat atau lambat korang akan rasa lah STAM ni macam mana macam tu. Ya saya lambat lah tapi tak apa. Okay, sama-sama. Okay, kalau tak ada kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, sama-sama semua. Terima kasih juga John. Sorry kalau tengah terbalik cerita. Terima kasih. Selamat.